Anda letih dengan fitnah, begitu juga kami. Jadi selepas sebulan tidak bersiaran, short and sweet, anjuran komunikasi AMK Malaysia bersiaran sekali lagi bersama Studio Keadilan di HQ Keadilan. Bersama-sama dengan kita pada hari ini, dua tetamu yang cukup penting. Betul-betul dia upkan kita. Jadi yang pertama, sebelah kanan saya, muka yang familiar dekat wilayah Persekutuan, tak lain tak bukan saudara Asfar. Apa khabar? Khabar baik, apa khabar semua? Buat apa sekarang kat AMK? Kita mungkin akan banyak untuk disiplin lah. Habis lah. Disiplin. Mana Jangan nakal-nakal. MK banyak disiplin Banyak disiplin. Macam Aziz dia banyak kena. Banyak kena tindakan disiplin lah. Notis tu. Okey. Okay. Kita ada seorang lagi kalau di TikTok terpaling Tun Laila, tapi saya adalah terpaling Farhan. Kerana Farhan juga merupakan seorang peguam pakar. Tak adalah pakar. Apa khabar? Khabar baik. Haziq, apa khabar Haziq? Sihat. Lepas sebut okey. Akan hamba kalau lama-lama. Okey. Biasa kita buat 6 ke 7 segmen ataupun tajuk, tapi kita cuba buat 2 saja, ada kemajuan lah daripada 7 ke 2. Banyak 7 isu nak kena kupas. Dalam 40 minit setengah jam. Macam mana kau buat 7 isu dalam masa 40 minit dulu? Dengan tidak memperkenalkan panel dan tak tanya khabar. Kita beruntung hari ni. Kita beruntung. Jauh datang. Malam-malam. Okey. Okey, 2 saja cuma setiap daripada 2 tajuk ni dia ada soalan tau. Jadi kena jawab soalan. Kalau macam enactment syariah ni yang baru-baru ini, kita nak cari siapa villain dia atau siapa pesalahnya. Jangan suruh saya atau kita bertaubat. Okey, kena cari siapa villain dia. Dan yang kedua berkaitan dengan pemilu Indonesia 2024. Apakah pengajaran untuk AMK dan Keadilan, kerana mereka juga buat lautan, bukan lautan sambil belajar, kunjungan hormat kepada pemain-pemain politik di Indonesia sepanjang pemilu tempoh kempen yang lepas. Okey, kita teruskan. Yang pertama berkaitan dengan isu enactment jenayah syariah Kelantan yang baru sahaja keputusan dikeluarkan oleh Ketua Hakim Negara yang amat arif, Tun Tengku Maimun, Tuan Mat. Apa jadi sebenarnya ni? Bergegar-gegar istana kehakiman tu. Apa yang diorang bawa sebenarnya, Saudara Fahad? Aku tanya aku lah. Saya rasa kita kena perkukuhkan dulu asas kepada fahaman bahawasanya kes ni langsung tidak terlibat apa-apa cabaran terhadap kuasa Mahkamah Syariah. Sebab ramai orang dekat luar bercakap soal Mahkamah Syariah tergugat, hilang kuasa dan sebagainya. Bagi saya, agama Islam terancam ni salah lah. Bukan tak tepat lah, memang salah. Memang salah sesalah-salahnya. Jadi apa yang betul? Apa yang betul adalah apa yang terjadi dalam kes ni, Nick Elin dan juga anak beliau sebagai pempetition memfailkan sebuah petisyen terhadap Kerajaan Negeri Kelantan berkenaan dengan kuasa Badan Perundangan Negeri Kelantan. Kuasa untuk apa? Untuk menggubal peruntukan enactment syariah jenayah Kelantan 2019. Ada dalam enactment ni ada 68 section. 68. Nick Elin pada asalnya mencabar 20 tentang dan antara 20 ni antaranya adalah dakwaan palsu, persetubuhan dengan mayat, persetubuhan dengan bukan manusia, bukan persetubuhan dengan binatang, dengan bukan manusia, gangguan seksual, sumber haram dan sebagainya lah. Dan argumen ni Elin adalah peruntukan ni semua tak sah sebab Badan Perundangan Negeri Kelantan tak ada kuasa untuk buat peruntukan tu. Jadi itu fakta secara amnya lah apa yang Nick Elin cabar. Tak, tapi macam yang terpaling lawyer dekat TikTok semua ni kan. Kepala tahu. Okey, sebelum keputusan tu keluar, Mahkamah Syariah terpelihara lah. Tapi lepas je keputusan ni Elin keluar, terus tercabar apa semua. Apa cerita ni? Bagi saya taklah. Itu tak salah-salahnya kerana avenue ataupun ruang untuk mencabar apa-apa undang-undang yang dibuat oleh
Badan Perundangan Negeri, tak syariah ke non syariah ke, memang sentiasa terbuka untuk dicabar. Bukanlah kerana Nick Allen ni terus ramai orang akan mencabar selepas ni. Maksudnya kalau bukan Nick Allen pergi cabar, Haji Hadi pun boleh cabar juga? Boleh. Oh, okey. Tak ada masalah. Asalkan dia rakyat Malaysia yang haknya terpelihara di bawah Perlembagaan Persekutuan. Okey, faham. Jelas. Okey, sebelum kacau kau lagi. Asfar, Jeb. Ramai orang yang duk banding-banding ni bersetubuh dengan kambing lah apa semua, hukumannya lagi rendah atau lagi tinggi, mana satu ni? Cuba cerita. Tu yang tak faham tu. Mungkin dari sudut orang pakar undang-undang dia ada cara percakapan dia lah. Mungkin untuk rakyat biasa macam aku ni, Cakap layman yang lah. bukan lawyer ni, contoh macam okey. Abu pergi rogol Minah, contoh. Abu rogol Minah, bukan nama sebenar. Kemudian polis berdatang, sebab polis ni bawah persekutuan lah, undang-undang sivil kan. Datang, tangkap juga. Lepas tu bila syariah, kalau buat undang-undang, undang-undang juga yang sama, pegawai tak tahulah polis Kelantan ke atau polis syariah Kelantan datang ke, datang tangkap. So mana satu yang kita nak charge, sebab takut nanti kalau contoh dekat pusat, dekat federal ataupun dekat mahkamah yang Kanun keseksaan ni 30 tahun kita tangkap. Kalau untuk syariah pula 3 tahun. So macam mana tu? Tu ada, aku rasa itulah antara sebab kenapa ni Allen mencabar. Pening pening. Sebab ada, aku rasa dia bukan isu pertindahan undang-undang. Tak. Dia sebenarnya isu sama ada Badan Perundangan Negeri ada kuasa atau tidak untuk buat undang-undang itu sahaja. Kalau undang-undang itu bersifat umum, apply untuk umum, maka undang-undang itu longgar dan boleh dicabar. Bagi aku itu asas lah. Tapi kalau bidang jenayah ni dia memang bawah persekutuan lah. Jadi yang negeri ni apa yang dijaga? Selagi essentially secara basicnya memang jenayah di bawah persekutuan. Seperti mana yang telah disenaraikan dalam jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Namun pada masa yang sama masih ada ruang untuk Badan Perundangan Negeri buat undang-undang jenayah syariah lah. Seperti mana yang ada dalam enactment tu. Ada 68, yang dicabar hanya 20. Yang lain tu masih ada lagi. So maksudnya adalah ruang, masih ada ruang untuk Badan Perundangan Negeri untuk buat undang-undang tu. Tak ada Pak An, aku rasa ada orang still tak boleh brain pasal Nick Allen yang bawa, tak, kita tahu tak tahu apa agenda dia. I mean tak agenda dia apa-apa tu, okey tu agenda. Tapi kenapa kita ni kenapa negara ni benarkan orang cabar undang-undang Islam, undang-undang Islam? Maksudnya biar je lah undang-undang syariah Kelantan tu, kalau Dun buat macam tu, buatlah macam tu. Itu untuk memperkasakan syariah. Kenapa perlu mahkamah nak benarkan dicabar ke apa semua? Biar je lah. Akhirnya kita sebagai rakyat Malaysia yang negara yang berdaulat harus mengakui bahawasanya Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi dalam negara. Perkara 4 betul. Jadi apa-apa undang-undang yang dibuat tidak boleh melanggar batasan yang telah digariskan oleh Perlembagaan Persekutuan. Dan hak untuk mencabar segala perkara undang-undang, tak kisahlah civil dan syariah juga pun, diberikan kepada kesemua rakyat Malaysia. Engkau je ketua MK, ketua Biro Disiplin MK boleh, ketua komunikasi. Contohlah Biro Disiplin buat undang-undang. Undang-undang dia adalah tak boleh parking kat depan. Adakah itu boleh dicabar di mahkamah? Boleh dicabar kerana mengganggu, tapi out of topic lah benda tu. Tapi still boleh dicabar. Apa-apa undang. Apa-apa undang-undang boleh dicabar. Itu yang orang tak faham kat luar sana. Orang ingat bila cabar je undang-undang, tidak kena pula undang-undang syariah. Tidak. Orang tu mainkan isu agama lah. Kerajaan tak pertahankan hak orang Islam. Bagi aku, kita ada tanggungjawab untuk cerahkan lah. Betul Aziz? Betul. Inilah kena buat podcast ni. Dia cuma okey. Isunya ramai lawyer-lawyer anak muda ni terangkan dekat social media, TikTok semua, yang benda ni isu paling besar adalah berkaitan dengan pertindihan antara bidang kuasa negeri dan bidang kuasa persekutuan. Tapi orang tak boleh terima. Adakah benda ni satu benda yang alien sebenarnya? Maksudnya tak ada kecabaran-cabaran lain yang pernah berlaku hanya sebab ada pertindihan kuasa ni. Dan apa penting sangat pertindihan kuasa ni? Yang penting Islam. Tapi kenapa kita terlalu nak sangat pertindihan kuasa ni?
banyak kes yang diputuskan sebelum ni, aku rasa yang paling decide ataupun yang paling diambil sebagai contoh kes Iki Putra. Sampai ada pemimpin-pemimpin politik yang menggunakan isu ini sebagai diorang punya punching bag lah, untuk kata yang kerajaan hari ini memang tak belajar dari kesilapan. Tapi bagi aku tak juga. Dalam proceeding Mahkamah Persekutuan untuk review ni sebenarnya, Iki Putra sendiri dah filekan satu affidavit menyatakan penentangan beliau terhadap apa yang dituduh oleh pemimpin-pemimpin politik ni. Kerana kes Nick Allen ni similar facts dengan kes Iki Putra, di mana ada, aku rasa kena betulkan lah, mulai ini kita guna perkataan batasan, bukan pertindihan sebenarnya. Batas, ya betul. Adalah batasan, perbatasan yang negeri-negeri ini, Badan Perundangan Negeri langgar, sehingga kan terpaksa ada orang intervene untuk review. Bagi aku ini memang apa yang termaktub dalam perlembagaan. Selagi mana negara ini masih mengekalkan perkara 4 Perlembagaan Persekutuan, kita tak boleh kata undang-undang syariah seharusnya lebih tinggi. Like it or not, we have to understand and agree that the pillars of our country adalah Perlembagaan Persekutuan. Mati anak apa semua tak apa, negara ni tinggal 2 orang je pun, selagi mana ada perlembagaan, selagi itu ada hala tujuan ke depan. Itulah betapa pentingnya perlembagaan sebenarnya. Menakutkan. Sangat menakutkan. Supreme. I mean mungkin kalau diambil konteks tu, orang boleh serang atau matikan keri politik Farhan. Tapi Farhan dah politik kan? Tak adalah. Cuma kalau tengok balik bila cakap tentang benda tu, dalam Parkiman yang Ma'arif Ketua Hakim Negara pun ada cakap bahawa undang-undang civil yang dia bukan civil lah, dia undang-undang dekat ni lah, undang-undang konvensional lah sekarang ni. Yang ada sekarang ini juga adalah sebahagian pada takzir, kerana dia dibuat oleh pemerintah. Tapi ada yang kata tak. Ada yang kata tak cukup, lain undang-undang syariah ini dibuat kerana ada divine inspiration, sebab dia disuruh oleh Allah. Jadi macam mana tu dalam keadaan kalau kita tengok tak adil untuk kata semua undang-undang yang ada dekat persekutuan ni adalah undang-undang yang sekular atau undang-undang yang tak Islamik. Atas kebajikan haiwan, apa yang tak Islamik dengan atas kebajikan haiwan? Atas SPRM kita tangkap perasuah, kita charge Tan Sri Muhyiddin, agak tidak Islamik dengan charge seorang yang perasuah. Tak, belum lagi rasuah, tapi kita charge orang yang rasuah lah kan. Jadi macam mana tu? Dalam keputusan bertulis yang Ahmad Arif Tengku Maimun sebenarnya dah menggariskan pada awal keputusan tu memang diterangkan konsep undang-undang Islam, terangkan apa itu hudud, apa itu qisas dan juga ta'zir. Cuma kalau mungkin ada perbezaan pendapat, sebab ialah dalam mazhab ulama-ulama pun ada perbezaan pendapat daripada sudut definisi. Cuma ta'zir ini apabila kita ambil daripada konteks undang-undang adalah undang-undang seperti mana Haziq cakap tadi lah, undang-undang yang dibuat oleh pemerintah ataupun lebih spesifik undang-undang yang dibuat oleh manusia. Maka tak timbul sebenarnya ni, dan yang Ahmad Arif Tengku Maimun juga tekankan dalam keputusan bertulis. Iaitu cabaran kepada undang-undang ini, undang-undang takzir ini bukanlah cabaran kepada undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, kerana undang-undang ini dibuat oleh manusia. Kalau logik itu kita ambil, contohnya ada orang cabar, tadi Haziq sebut Akta SPRM dan juga Akta Kebajikan Haiwan. Itu juga ada preset orang Islam sebenarnya, menjaga kebajikan, kedamaian. Mencabar itu, adakah kita mencabar undang-undang Tuhan? Saya rasa tak adil untuk kita ambil logik begitulah. Akhirnya kita kena faham bahawasanya undang-undang buatan manusia ini bukanlah lengkap dan sempurna. Okey. Sebelum kita tutup lah yang pertama ni kita cakap tentang villain. Boleh ke kita kata orang yang bawa petition ni sebagai pesalah? Saya tak setuju. Dan bukan saja tak setuju, saya rasa sangat tak demokratik dan juga adalah satu bentuk auto apa nak panggil ayat dia? Sangat mengontrol, sangat sampai tak bebas, authoritarian. Sampaikan satu tahap kita nak mencabar apa yang ingin dilakukan oleh kerajaan itu sendiri pun dihalang. Maka sepatutnya kita bangga kerana kebebasan untuk rakyat biasa, rakyat marhain, seperti Nick Allen pun rakyat marhain.
Sama seperti kita. Okey. Cuma mungkin ada advantage sikit sebab dia lawyer kan. Tapi itu hak demokratik kita bawah perlembagaan untuk mencabar. Tapi nak cakap pasal siapa villain dalam cerita ni adalah orang-orang yang menunggang demi kepentingan politik diorang. Betul. Itu je. Dia macam ni, okay, mungkin ada orang kata kenapalah ni Elin duk cabar dia ni tak Islam ke ataupun kenapa nak cuba cabar mahkamah syariah. Dia again lah, bila court decide benda tu ada pertindahan atau ada batasan. Jadi saya rasa langkah ke hadapan tu lebih penting. Sebab itu kita tengok bila kejayaan perpaduan ditubuh, Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, apa yang dibuatlah jawatankuasa yang di-incorporate bersama-sama dengan MKI yang diketuai oleh mantan Ketua Hakim Negara untuk spesifik mengkaji pertindihan-pertindihan yang ada dan mencari langkah ke hadapan. Nak pindah perlembagaan ke, nak pindah jadual ke-9 ke, tapi kena check pertindihan-pertindihan ni. Okey, masalahnya apa yang dahulunya kerajaan Perikatan Nasional 33 bulan, selain daripada tutup parlimen, mereka ada sentuh sikit lah tentang RU 355 walaupun tak buat. Cakap lama dah, bila ada 33 bulan, lama tu. Saya rasa lebih daripada separuh daripada 5 tahun kalau mandat pilihan raya tu, tapi tak dapat buat-buat juga. Dia cakap sikit tapi dia tak sempat buat. Dah lah tak sempat buat. Benda itu pun bukannya menyelesaikan the root of the cause yang kita duk bergaduh semua sekarang ni. Sekarang ni kalau diorang kata ada benda takzir yang kurang Islamik, tapi dalam masa yang sama undang-undang ni bawah federal, kita nak dia jadi syariah. Masalahnya 355 tak menyelesaikan benda tu. Betul. 355 hanya meningkatkan jurisdiksi quantum of the sentence tu. Quantum of the sentence lah, tak tahu layman dia apa. Betul. Cuma diorang tak cakap tentang pertindihan apa semua, nak kaji, nak pindah perlembagaan tak ada. Dulu tak ada. Ni sekarang ni baru berkokok pindah. Dulu tak ada. Jadi sekarang ni saya yakin kalau diorang jadi kerajaan pun, kerajaan perpaduan akan dapat memperkasakan mahkamah syariah lebih baik daripada diorang. Setuju. Ya, undilah saya. Okey. Kita cerita pasal pemilu kan. Okey, baik. Okey. Semangat okey, macam. selesai yang pertama. Yang kedua, cakap pasal semangat. Kita sekarang waktu malam sekarang ni tengah kira-kira pemilu. Betul. Quick count. Asfar, panggil quick count. Apa tak naklah tanya Pak An dulu. Betul. Apa beza pemilu dengan pilpres ni? Gagal ni. Masalah ni. Risau ni kalau gagal kan. Tapi berdasarkan apa yang saya faham tentang geopolitik Indonesia, asasnya adalah ada beberapa pilihan raya lah. Okey. Pemilu adalah pemilihan umum untuk House, DPR dan juga apa? Jap lagi satu. DPD. DPR dan juga DPD. Pilpres Pilpres kan? Pilpres ni memilih presiden lah. Sangat unik sebenarnya, kita ada jiran yang pilih presiden. Yalah, selain daripada Singapura kan. Saya rasa Indonesia paling dekat dengan kita. Saya ingat. Tapi bila saya baca betul-betul, nampak macam very complex lah sebenarnya. Kompleks. Dia macam kat US ke? Macam dia pilih presiden, lepas tu dia ada juga legislatif. Legislatif. Konsep dia sama. Okey. Cuma saya rasa dekat US lagi besar kot. Sebab dia dah masuk dengan Senate, dia dah masuk dengan caucus, dia dah masuk dengan banyak lagi lah daerah-daerah yang besar. Mungkin Jeb boleh Asfar boleh cerita sedikit. Okey, okey lah terus kan. Dah lama tak cakap. Kau banyak ambil show. Sorry. Apa nama, kalau untuk betulkan sikit apa tadi betul lah. Pemilihan umum tu mengikuti semua pilihan raya yang ada di Indonesia lah. Pemilihan umum, general election. So ia melibatkan pilpres dan juga pileg. Iaitu pilpres tu pilihan raya presiden, pilihan raya legislatif untuk memilih parti-parti dalam Dewan Legislatif. Dan dalam Dewan Legislatif tu pula ada 3 cabang. Okey. Di peringkat pusat, di peringkat provinsi kalau kita negeri lah, dan peringkat daerah. Setiap peringkat ni dia ada Dewan Legislatif dia sendiri. So contoh dekat pusat ada DPR dengan DPD, betul? DPR, DPD ni untuk senator yang tak ada berpartisan. Diorang ni bipartisan. Dia undi pun, dia senator dia undi tau. Okey. Berbanding kita dilantik oleh Dewan Undangan Negeri ataupun yang di-Pertuan Agong. Diorang dipilih oleh rakyat. Okey. Tu DPD dan DPR di pusat. Dan ada DPRD, Dewan Perwakilan Provinsi. Provinsi lah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi. DPRP. Lepas tu bawa ada DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat di peringkat daerah atau kota.
So kira macam pusat, negeri, kalau kita local government lah. Local government pun So maksudnya local government ni dekat Indonesia dah Pun local government election ni ada jugalah. dia akan sekarang ni tengah berlangsung sekali lah. Sekali. Tapi untuk pilih kepala nanti contoh Datuk Bandar ataupun governor untuk provinsi ataupun daerah tadi, kota, dia akan undi mungkin dalam bulan 11. Sebab pilgub di Jakarta bulan 11. Tak, orang kata November. pilihan raya Indonesia ni pilihan raya paling besar di dunia. Ya, Kalau dia- pilihan raya lepas sampai ada pengira undi yang meninggal sebab penat sangat. Oh ya. Sebab ada 204 rakyat yang 204 juta. 204 juta. Sorry, 204 juta rakyat yang turun. Dia antara salah satu negara demokrasi yang terbesar lah. Dengan kalau di DPR tu ada dalam 500 kerusi untuk direbutkan, 500 lebih. Kemudian DPD pun 200 lebih. Kemudian di peringkat DPRD tu di provinsi ada dekat 2,000 lebih. Dan dekat daerah dan kota ada dalam 17,000 kerusi. So bayangkan diorang nak ada 18 parti politik yang bertanding. So 18 ini merebut berpuluh ribu kerusi yang ada. So setiap parti akan letakkan calon lah. Bayangkan berapa banyak calon. 17 darab 20,000 darab. Bawa kira sekarang. 20,000 darab 17 parti. Cuba bayangkan berapa ribu orang jadi calon. Betul. Dah, dia macam mana survey sekarang? Setakat pukul 8.30. Kalau ikutkan sebelum hari mengundi, dikatakan calon nombor 2 lah. Kita kenalkan calon dulu lah. Okey. Calon nombor 1 ni adalah mewakili koalisi perubahan. Dia orang kira macam pembangkang lah dekat sana. Third force. Tak, pembangkang. Oh, okay. Pembangkang. And then dia di calon presiden ni adalah Anies Baswedan dan juga calon vice presiden ataupun wakil presiden Ketua Umum Parti Kebangkitan Bangsa, Cak Imin. Untuk 02 pula ni parti kerajaan lah, dikata pro Jokowi. Dia diketuai oleh calon presidennya iaitu saudara Prabowo Subianto, Pak Prabowo, Menteri Pertahanan, dan juga anak kepada presiden sekarang lah, Gibran Rakabuming Raka. Untuk 03 pula, dia sebenarnya dalam parti kerajaan yang sedia ada, iaitu parti Jokowi. Tapi dia ibaratkan macam nak try untuk dia pro Jokowi tetapi nak menambah baik sedikit apa yang Jokowi buat. So inilah 03, tak tahulah dia third force ke, part of government pecah dua ke. Prabowo tak marah Ganjar bertanding? Dia tak boleh marah sebab dia parti lain. Dia walaupun satu government tu dia akan ada banyak parti-parti. Dan Jokowi sini dari parti PDIP. Tapi anak dia dulu PDIP masuk dalam koalisi Prabowo dan juga Gibran lah. Contohnya contoh saya keadilan kan. Tiba-tiba nak bertanding, saya contoh ada Perdana Menteri pun kita elect direct lah. Saya pula tiba-tiba tawar diri je jadi Perdana Menteri. Walaupun Mungkin saya tak nak lah. Betul. Itu announcement ke apa? Itu kalau kita lantik Perdana Menteri lah. Okey. So survey siapa yang paling ni sekarang? Survey, kalau ikut survey sebelum untuk hari ni hari dia punya buang undi. Okey. Pukul 1 tengah hari tadi dah tutup. So sekarang tengah kira Satu tengah hari tutup. 1 tengah hari tutup. Buka Dia buka pukul 7 pagi sampai 1 tengah hari. Kenapa sekejap sangat? Mungkin dia ada banyak pusat mengundi. Pusat mengundi dia kecil-kecil. Tapi setiap tempat Raman tu ada tempat mengundi dia lah. So pada awalnya polling memang dah predict atau beramalkan bahawa calon 02 Prabowo Subianto akan menang dengan satu putaran. Maknanya contoh kalau ada parti yang ataupun calon yang tak dapat 51% ke atas, dia akan bawa ke pusingan kedua hanya melibatkan 2 calon. Seorang tu akan di-eliminate lah, akan disingkirkan. Kalau satu putaran sekali undi terus Sekali undi lebih daripada satu, kalau dapat 52, 53, 54 atau 70% ke, dia satu putaran je lah. So tak payah bulan 6 kita tunggu lagi dia punya keputusan lah. Okey, cakap pasal pemilu lagi lah. Beberapa minggu yang lepas AMK pun dah buat bukan lawatan sambil belajar. Kunjungan hormat kepada pemain-pemain politik, khususnya sayap-sayap pemuda yang bertanding dalam pemilu kali ini. Macam mana, berapa lama dan kita orang pergi dalam 3 hari. 3 hari ke 4 hari tak ingat. Antara perjumpaan dia dengan
pengamal media dan parti-parti politik of course, dan juga kira macam dia punya media strategis lah. Okay. Campaign strategis diorang. So kita jumpa dengan Koalisi 01, kita jumpa parti politik bersama dengan Banten Muda, iaitu sayap parti PDIP, Parti Demokrasi Perjuangan. Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan juga kita jumpa 02 dengan dia punya campaign strategis lah. And then 03 tadi dengan Banten Muda. 01 dengan Parti Nasdem. Salah satu parti yang mendukung calon Presiden Anies Baswedan. Pada kesemua pertemuan tu kita banyak berdiskusi lah macam mana perbezaan sistem kerajaan. Kadang-kadang diorang pun tak faham apa kita punya type of government. Di sana presiden, kita ada raja perlembagaan dan juga parlimen dan sebagainya. So diorang sangat berbeza dengan kita punya ni. So kita berdiskus pasal benda itu, pasal ibu kota negara di Kalimantan dan sebagainya lah. So itu antara intipati dia lah selama 4 hari tu. Cuma kalau tengok sentimen pilihan raja dekat Malaysia, PRU 14 mainly berkaitan dengan one of it adalah kos hari hidup lah. I mean dan juga isu tata kelola yang obviously kuat waktu 14 itu. yang PH 1.0. 1.0 PH 1.0. Sebab itu pertama kali kat jam tukar semua. Ya, cuma PRU 15 mainly berkaitan dengan sentimen perkauman. Betul. Siapa yang dapat skor political point kaitan kau yang paling best, dia menang lah. I mean ataupun dia popular, dia taklah menang. I mean menang tipis, menang 82. Tapi tak cukup nak tak cukup jumlah. Bagi dia 75 tu majority. 82 tu minority. Cuma kita tahu buka je social media perkauman. Kesana perkauman, sini perkauman. Kalau kat Indonesia apa tema pemilu atau sentimen yang secara general pengundi kali ni? Kalau ikutkan pilihan raya Indonesia ni sentiasa penuh dengan, kalau siapa memang tahu pasal pilihan Indonesia ni, orang akan tahu dangdut dan sebagainya. Kerana memang dekat dia punya rally ataupun perhimpunan politik tu akan memang start dengan acara nyanyian lah, band dan sebagainya. Even macam tokoh-tokoh selebriti. Ari Lasso tak tanding. Bertanding. Bertanding Ahmad Dhani, Dewa 19 bertanding. Dan kali ni ramai artis yang bertanding. Dia sebenarnya tak bukannya kali ni. Even sebelum ni pemilu pun dah, macam Chris Dayanti jadi ahli parlimen di sana. Sekarang? Ya betul. Chris Dayanti. Aku tak pernah tahu. Ya, Chris Dayanti dan sebagainya. Sekarang ni ada calon-calon baru lah. Once, Pasha Ungu. Selebriti bertanding di Ahmad Dhani. Tapi kita buat dulu. Kalau yang sebelum PRU pilihan raya pemilu tu. Tapi mereka walaupun kita punya set of politician bila artis dia akan jadi watak dia artis. Diorang memang akan terus jadi selebriti. Ahmad Dhani still menyanyi dekat perhimpunan campaign. Tapi dia YB macam itulah. Tapi dia still maintain lah. Macam I even see. Ketua Umum Parti anak Jokowi sekarang iaitu Kaisang. Dia Ketua Umum parti yang kita kenal yang kat Malaysia ni satu tu. Parti Solidaritas Indonesia, dia parti orang muda lah. Parti orang muda. Parti orang muda, parti yang tu kalau kat Malaysia. So bila sebelum Kaisang, dia punya ketua umum kira presiden lah, adalah vokalis Nidji, kumpulan Nidji, Laskar Pelangi tu. Lepas Giring Nidji tu dia lah. Giring Nidji dulu, Giring. Kau tengok Haji tak tahu kan. Giring Nidji tahu lah. Kau tahu kan? Laskar Pelangi. Betul. Tu je lah aku tahu. So dia orang punya kempen politik dia a bit tak membosankan lah. Kalau kita bosan. Apa jadi ceramah PKR bawa dangdut. Tak boleh. Betul. Itu yang Tak boleh. Okey, parti Islam di sana pun bawa dangdut juga. Even macam Parti Amanat Negara kan. Dia punya rhythm jingle dia punya Apa ke? Jingle lagu untuk kempen dia. Pan selalu ke depan. Dia macam ada rhythm dangdut tu. Even macam PPP, Parti Islam, parti logo Kaabah. Dia buat nama parti dia PPP. So So digunakan ruang-ruang tu. Memang dia punya lagu semua lagu-lagu yang catchy, yang trending dekat TikTok. Macam lagu Prabowo Subianto punya aku tahu lagu tu. Okey Gas. Aku tahu. Kau kenal kan? Aku tahu lagu. Okey Gas tu. Itu lagu kempen official untuk Prabowo Subianto.
Dia siap menari atas stage. Yeah, so memang politik di Indonesia tu dia adalah hiburan. Di samping ada perdebatan. Dia ada debate. Dia ada 5 rounds of debate. Presiden, wakil presiden akan debate dengan 3 koalisi tu. Ada perbincangan ilmiah juga, gagasan dan sebagainya. Tetapi bila kempen di lapangan, dia kadang-kadang zumba lah, apalah. Itu menjadi tempat. Dan bagi diorang, untuk tempoh 2 bulan berkempen ni sangat pendek. Bagi diorang, sangat pendek. Sebab yang tahun lalu mungkin 3 bulan macam tu, kita 14 hari rasa macam lagi pendek. Dia 2 bulan tu lagi pendek, dia nak lagi. Okay. So maybe because of memang pilihan raya ni untuk diorang 2 bulan. Macam kita pilihan raya, bukan pilihan raya, kita berkempen 5 tahun. Mana bergaduh sampai PRU 15 sampai 16, gaduh lagi. Diorang habis pilihan raya, terus dalam gagasan politik matang dan sebagainya. Matang dah sejahtera. Tu cuma tu dapat kan. Tengok tak pandang kau tapi tak nak tanya kau. Tak dia semangat untuk political participation ni. Kalau macam dekat Malaysia, terutamanya pasca Sheraton move lah. Orang macam dah tak percaya dengan parti politik. Dia tak percaya kat semua orang. Anwar ke, Rafizi ke, tapi kita percayalah. Siapa? Muhyiddin ke, Haji Hadi ke, lagi dah tak boleh percaya. Dia macam semua orang ni sama. Tak ada siapa yang, sebab mungkin tak genuine lah. Macam dekat Indonesia ni, kalau tengok je debat ke apa semua, macam lain lah. Hype gila. Mungkin dekat Indonesia ni, kalau kita tengok okay, apa yang kita boleh belajar lah daripada Indonesia punya parti politik. Sebenarnya kalau kita nak jadi parti politik yang hanya fokus kepada pilihan raya, tak ada banyak benda kita boleh belajar. Sebab sama je. Cara kita berkempen semua sama. Tapi bagaimana dalam masa 5, 10, 15 tahun, 20 tahun untuk membina bangsa. Itu yang paling penting bagi diorang. Sebab setiap parti-parti politik, dia ada sekolah dia. Macam yang kita jumpa Nasdem, ada akademi bela negara. Siapa boleh Google lah. Tempat tu memang proper, memang ada tempat belajar yang betul. Ada dewan yang memang digerakkan untuk membina falsafah parti politik. Even kita orang pergi ke library diorang, dia bagi kita buku tu tentang parti, modul, inilah perjuangan dia. Peganglah. Itu yang diorang bawa dalam ahli-ahli politik. Dan diorang menyiapkan, sebab kalau nak cerita pasal nak siapkan untuk pilihan raya pun, berapa ramai je orang boleh jadi calon. Tapi sebenarnya dia nak menyiapkan pemikiran bangsa dia, macam ni, Pancasila Indonesia ni macam mana, Bhinneka Tunggal Ika ni macam mana. So parti politik ni bukan hanya sebagai tools untuk melawan politik kiri atau kanan, tetapi bagaimana parti politik ni shape pemikiran rakyat dia. Walaupun kau berbeza pandangan, tetapi semangat kesatuan Indonesia tu, Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia Raya dan sebagainya, itu yang diorang raikan. Dan walaupun berbeza parti politik, dia terapkan dalam pemikiran kader-kader dia. Apa yang kita kena ingat, tokoh-tokoh merdeka kita. Even dalam banyak parti-parti politik pun, diorang walaupun berbeza parti politik, Soekarno, Soeharto, Megawati ataupun Susilo Bambang Yudhoyono sekalipun, mereka raikan dalam parti politik mereka. So itu yang semangat tu yang kita kena bawa lah. Janganlah contoh macam kita di Malaysia, kita hanya hargai tokoh sejarah UMNO. Mungkin kita kena hargai Ahmad Bostaman dan sebagainya. Ramai-ramai tokoh sejarah lagi lah. Yang tokoh-tokoh kemerdekaan yang kita boleh ambil, pegang. Mungkin Malaysia kena start macam tu lah. Okay, menarik. Nanti saya beritahu Presiden. Okay. Kita kena raikan. Jadi saya rasa cukup syarat dengan pengajaran dan nilai-nilai murni daripada apa yang perbincangan kita pada malam ini. Jadi sampai situ saja. Maggie pun dah kembang. Jadi kita kena tamatkan perbincangan podcast Short and Sweet. Sehingga berjumpa lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum. Selamat malam.